Padri ke Tok Sami pun tak lucah macam tu. Tapi bila kita main masjid, anak-anak kita dengar, kadang-kadang dia tak belajar di sekolah, lok-lak lucah itu, mencarut itu, dia belajar di meja masjid. Ni ada satu video tersebar, ramai orang tengok, dia ceramah pun taklah sedap mana pun, dekah yang lebih kan. Dia ceramah apa? Tapi kalau nak banding dengan kita, ramai lagi dengar dia. Kita yang tak ramai ni pasal apa? Pasal tak cerita lagu dia. Dia yang ramai tu pasal apa? Pasal dia cerita lagu tu. Tahu dia cerita apa? Yang tak ramai kita ni pasal kita cerita Quran hadis. Yang dia ramai tu tahu dia cerita apa? Saya tak payah cerita lah, tapi saya sebut sikit tajuk. Tuan-tuan dengar elok tajuk tu. Saya ingat kalau tajuk tu, kalau lah masjid sebelah ke buat tajuk tu, cerah kita. Tajuk ceramah tu, isi ceramah tu, gigit leher laki, bini gigit leher laki, laki gigit leher. Astagfirullah, apa punya lok-lak hang duk ceramah dalam masjid ni. Kita nak cakap tajuk tu di kedai kopi pun kita malu. Dibawa masuk di meja ceramah, budak-budak ada, orang muslimat wanita tu ada, dia pergi ceramah tunjuk leher, lepas tu sebut gigit. Apa punya low class, apa punya lok-lak. Piramli kata apa punya low class ni. Yang jawatan kuasa patut bila ada penceramah macam tu masuk dalam masjid, jawatan kuasa dulu kita kena pecat. Pasal apa? Punya teruk hampa, tak tapis langsung, pakai import. Dia kata setengah jawatan kuasa ni saya nak tegur tak? Setengah jawatan kuasa ni dia kan tapis ilmu pun, dia bukan tapis konten penceramah tu pun. Dia kira apa? Dia kira syok. Penceramah tu kalau boleh cerita lok-lak lagu tu, Tok Imam gelak sampai terlondeh kain pelekat, oh dia kata kita kena panggil syok. Dia ukur berdasarkan syok, bukan salah syok. Memang penceramah pun dia kenalah mainkan peranan juga penting. Nabi pun ada ke gaya intonasi dan sebagainya, ada juga Nabi melawak, unsur humor tu ada. Tapi kalau sampai melucah, lok-lak, cerita dalam kain, cerita dalam kelambu, apa ni? Lepas tu baca pula hadis palsu, leher bidadari tak ada gigi. Apa ni, main mana? Takkan Nabi sekotor itu nak bercakap benda lok-lak macam tu? Dan orang masjid yang dengar takkan tak boleh tapis, patut mangkit halau penceramah macam ni. Ni ustaz berhenti keluar mau nak cerita lucah macam ni, tak layak duduk masjid. Itu tanggungjawab kita, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini duk gelak lagi penceramah tu syok. Kadang-kadang penceramah ni jahanam pasal apa? Pasal ni ya, penonton dia syok. Dia syok, oh dia kata bagus ustaz, bagus, ceritanya bagus ya. Tu saya nak siapkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada penceramah macam tu, tolonglah. Nabi kata unsur akhaka zaliman au mazlum. Nabi kata tolong saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Ni penceramah yang cerita macam ni dia jahat tu, kita kena tolong dia. Tolong macam mana? Tolong tegur dia. Penceramah ni kalau ni habis ceramah tu kena maki mai, ustaz kalau nak cerita macam ni kami tak panggil dah. Warning. Dia tak berani. Tapi ni mai bagi moral support. Clear tak? Kalau boleh ustaz, minggu depan siri kedua. Apa? Kita dah balik boleh apa? Tuan-tuan kena, saya mulakan tajuk ini kenapa? Kerana saya nak penuntut ilmu ada manhaj. Kita kena, bila kita pergi ceramah tuan-tuan, kita pergi kuliah, satu soalan yang kita kena tanya sebelum kita sampai rumah. Sebelum sampai rumah kita kena tanya, apa kita boleh? Apa yang kita dapat daripada ceramah itu? Apa yang kita boleh? Kalau setakat nak melucah, nak lok-lak macam tu, tak payah main masjid. Sebab tu saya bukan marah pada penceramah tu, tapi teruknya akhlak. Kalaulah tak ada apa hang nak bercakap, tak payahlah pergi ceramah. Hadirin mukminin, pasal saya sebut ni pasal apa? Viral, ramai orang tengok dan masjid panggil. Dia bukan pergi ceramah di kedai kopi, dia ceramah di masjid. Dan bila main ceramah di masjid, mesti orang jemput. Macam malam ni saya dijemput, bukan saya main tengok, main aku ceramah tak, dia jemput. Bila dijemput artinya dia diberi tempat. Kita orang Islam memberi tempat kepada pelucah macam ni, di mana maruah kita? Berat tu tuan-tuan. Sedangkan kalau kita pergi ke kuil gereja pun kita tak dengar padri melucah macam tu. Tuan-tuan pergi, saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok padri ke Tok Sami pun tak lucah macam tu. Tapi bila kita main masjid, anak-anak kita dengar, kadang-kadang dia tak belajar di sekolah, lok-lak lucah itu, mencarut itu, dia belajar di meja masjid.
Ini kita kena jaga prinsip manhaj dalam menuntut ilmu.